Hai sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin menceritakan kisah misteri rumah Husain yang ditinggalkan terlalu lama tanpa penghuni. Sebelum tu silakan sahabat sekalian subscribe channel saya ni dulu ya. Maklumlah baru lagi channel saya ni. Harap sahabat-sahabat dapat membantu menaikkan subscriber untuk channel baru saya ni. Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi, saya akan memulakan cerita pertama saya ini. Di satu bandar kecil yang sunyi terdapat sebuah rumah Husain yang terbiar di hujung jalan yang gelap. Penduduk bandar berbisik mengenainya, mengatakan ia berhantu. Tiada siapa yang berani mendekatinya kecuali sekumpulan kawan yang ingin tahu dan ingin membuktikan bahawa mereka semua, iaitu penduduk bandar, adalah salah. Pada suatu malam yang sejuk di bawah bulan purnama, mereka memutuskan untuk meneru ke rumah itu. Ketika mereka menghampiri, angin mula mendung membuat pokok-pokok berdiri seolah-olah penghuni alam gaib memberi amaran kepada mereka untuk berpatah balik. Tanpa memperdulikan papan tanda, mereka masuk ke dalam rumah itu. Lampu suluh mereka pun mula berkelip-kelip dalam kegelapan yang menyesakkan. Di dalam, udara tebal dengan debu dan bayang-bayang aneh menari di dinding. Gambar-gambar keluarga yang telah lama pergi merenung mereka. Mata keluarga itu seakan-akan mengikuti setiap pergerakan mereka. Kumpulan itu meneroka lebih dalam lagi ke dalam rumah sehingga mereka menemui objek yang menyeksa bentuk anak patung lama dengan muka yang retak, buku berdebu yang berbisik apabila dibuka, dan juga piano yang menakutkan dengan sendiri berbunyi seolah dimainkan oleh seseorang. Tiba-tiba dentuman kuat bergema dari tingkat atas. Hati berdebar-debar, seorang rakan memutuskan untuk pergi menyiasat, manakala yang lain teragak-agak. Saya akan baik-baik saja, tegas seorang rakan tadi dengan beraninya menaiki tangga. Semasa dia naik, udara menjadi lebih sejuk dan bisikan memenuhi kesunyian, mengatakan perkara seperti tinggal untuk selama-lamanya. Di bahagian atas, kawan yang berani itu mendapati pintu terbuka sedikit dengan cahaya berkelip-kelip dan sari dari dalam. Kemudian dia menolaknya sehingga menampakkan sebuah bilik yang penuh dengan cermin. Tetapi ini bukan cermin biasa, ia menunjukkan refleksi yang tidak sepadan dengan realiti. Dalam satu cermin, pantulannya tersengih jahat walaupun wajahnya sendiri masih pucat ketakutan. Dalam satu lagi, dia melihat dirinya sendiri, tetapi lebih tua dengan mata hantu yang penuh dengan kesedihan. Kerana ketakutan, dia berpaling untuk pergi, tetapi pintu dihempas kuat di belakangnya. Panik berlaku apabila dia menyedari bisikan itu bertukar menjadi tawa yang menghantui, bergema di seluruh bilik seolah-olah rumah itu sendiri masih hidup. Tidak kira betapa kuatnya dia menolak, pintu itu tidak akan berganjak dan pantulan mula melangkah keluar dari cermin mencapainya dengan jari-jari yang sejuk dan bertulang. Sementara itu, rakan-rakan di tingkat bawah semakin risau. Mereka memanggil, tetapi suara mereka bergema kembali, tersekat oleh kesunyian yang tidak wajar. Mereka memutuskan untuk naik ke tingkat atas untuk mencari rakan mereka. Tetapi ketika mereka mendaki, setiap langkah kedengaran lebih berat. Apabila mereka sampai di lorong, mereka mendapati pintu bilik cermin itu terbuka luas tetapi kosong. Kawan mereka telah tiada. Ketakutan menyelubungi hati mereka ketika mereka menggeledah rumah, memanggil nama yang bermerma, kembali tidak berjawab. Kemudian satu demi satu mereka mula lenyap. Setiap kali mereka membelok ke satu sudut, mereka menjumpai cermin yang memantulkan wajah mereka. Tetapi di belakang mereka adalah garis figura bayangan yang berdiri terlalu dekat. Mereka merasakan nafas dingin sesuatu yang mengintai, menunggu masa yang sesuai untuk mengambilnya. Semasa rakan terakhir berdiri sendirian di lorong, mereka berpaling dan melihat pantulan. Mereka sendiri tersenyum kembali ke arah mereka dari cakmi ram-rasmin yang retak, memberi isyarat kepada mereka lebih dahulu. Dalam keadaan lemah, mereka menghulurkan tangan dan semuanya menjadi gelap. Beberapa hari kemudian, penduduk bandar berkumpul di pinggir jalan berbisik dengan bentar tentang kejadian aneh itu. Tiada siapa yang akan pergi dekat rumah itu lagi. Tetapi kadangkala pada lewat malam, mereka dapat mendengar ketawa yang bergema dari tingkap yang pecah, mengalu-alukan sesiapa yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menyertai mereka yang telah hilang. Maka rumah terbiar itu berdiri menunggu pelawat seterusnya. Tamat.